Salam kepada saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan menerokai akan firman Tuhan di Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai ke 34 dengan satu tema Yesus Kudus mengusir iblis. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk lebih kenali akan firman-Mu. Dan kami juga takut akan Allah. Dan kami juga begitu haus akan kebenaran Tuhan. Dan kami ingin lebih mendekati Tuhan dan lebih untuk menunjukkan kasih kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk Tuhan mengampuni dosa kami. Dan melalui Yesus Kristus, darah yang dialirkan, kami dapat diampuni dosa kami melalui darah Kristus Yesus. Dan kami berdoa supaya Tuhan dengan kerja Roh Kudus melalui firman-Mu memperkuduskan jiwa kami. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari, Yesus Kudus mengusir iblis. Rujukan adalah kita menterokai satu taksiran daripada tradisi Wesleyan. Saudara-saudari, dalam pernikahan Alkitab, di mana ketika mereka keluar, ada seorang yang kerasukan roh jahat dan tidak dapat bertutur dibawa kepada Yesus. Setelah roh jahat itu telah diusir keluar, orang yang bisu itu dapat bertutur. Orang ramai terjenggang lalu berkata, belum pernah terjadi hal begini di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dia usir roh-roh jahat dengan kuasa ketua roh jahat. Matius mengakhiri panel naratif penghuraian dengan kumpulan ketiga kisah-kisah mukjizat. Yang pertama, kisah mukjizat bersilang. Yang kedua, membangkitkan anak pemimpin sinagog. Yang ketiga, penyembuhan wanita perdarahan. Dua yang pertama saling bersilang antara satu sama lain, di mana kisah Yesus membangkitkan anak perempuan dan juga perempuan pemimpin sinagog dan mengelilingi kisah wanita yang mengalami perdarahan. Saudara-saudari, peraturan kecucian dan penyembuhan dalam cerita-cerita ini, Yesus sekali lagi melanggar peraturan kesucian dan bukannya dicemari. Dia menyembuhkan mereka yang dianggap najis dan sentuhannya. Peraturan upacara atau ritual iman tidak membolehkan kita menyentuh orang yang najis. Yesus sentuh, tetapi sendiri tidak dicemari, tetapi kekutusan radan itu berlaku. Orang yang dia sentuh disembuhkan. Kesucian Yesus bekerja keluar dan tidak dicemari oleh najis yang dianggap akan dicemari dalam peraturan upacara iman. Ia berlaku apabila dia berkongsi meja dengan orang berdosa dan pemungut cukai yang najis secara upacara. Dalam dua kisah terakhir, Yesus menyembuhkan dua orang buta dan membebaskan seorang bisu yang dirasuk setan. Berakhirnya perasingan. Sesungguhnya perasingan akan berakhiri kerana kuasa suci dan pengujian Bapa Surgawi sedang bekerja melalui anaknya yang diurapi untuk pemulihan orang yang terbuang. Dalam teks ayat 23, 32 dan 33, semasa Yesus meninggalkan rumah itu, seorang lelaki yang dilaksu syaitan yang tidak dapat bercakap sudah dibawa kepadanya. Lelaki ini mungkin besar juga pekar kerana dia dapat bercakap. Kohos yang digunakan dalam Matius untuk menggambarkan kepegakan. Kesan pengaruh iblis, kesan fizikal dan psikologi pengaruh iblis adalah pelbagai dalam Injil. Kadang-kadang apabila Yesus membebaskan seorang daripada iblis yang mengakibatkan penyembuhan fizikal, dalam kes ini lelaki yang bisu itu dapat bercakap. Membolehkan orang buta melihat orang bisu bercakap memang melupakan kerja Mesaya yang bukan sahaja menyembuhkan, tetapi juga menyucikan individu yang dicemari oleh penyakit mereka, terutama berdasarkan Isaiah bab yang ke-35. Sebagai tindak balas, orang ramai berasa tajuk. Mereka mengakui bahawa kebolehan Yesus untuk menyembuhkan adalah tidak seperti yang lain. Benar-benar belum pernah terlihat perkara seperti ini di Israel. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kekaguman mereka sepadan dengan tindak balas para murid
apabila Yesus memarahi angin dan ombak, sedang saat-saat lain apabila Yesus menyemburkan. Tidak balas kegangguan ini konsisten dengan peristiwa-peristiwa mukjizat lain yang dilakukan oleh Yesus, menunjukkan corak yang berterusan dan reaksi orang ramai terhadap kuasanya. Respon kegangguan ini ditemparkan secara strategi oleh Matthew kerana ia mentutup antologi mukjizatnya. Akibatnya, ia menyerahkan autoriti unik Yesus untuk melakukan perkara-perkara sedemikian. Dia meletakkan pernyataan yang serupa pada kesimpulan khotbah di bukit mengenai autoriti unik Yesus untuk mengajar, tidak seperti guru-guru Taurat. Rujukan kepada Israel dalam bab 9 ayat 33 adalah pengesahan harus bahawa sesungguhnya Yesus telah datang untuk menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Yesus juga datang untuk menyelamatkan umatnya daripada apa-apa penyakit yang akan menghalang mereka daripada menjadi umat Tuhan yang suci dan disucikan. Saudara-saudari, orang Farisi menyaksikan Yesus mengusir roh jahat dan menyimbolkan buah kesimpulan bahawa dengan kuasa penghulu roh-roh jahat, Yesus mengusirkan roh-roh jahat. Sebelum ini mereka mempersoalkan pilihan Yesus untuk memakan bersama pengikut cukai dan orang yang berdosa. Saudara-saudari, tetapi yang lebih jauh lagi, mereka kini mentudur dia beroperasi mengikut kuasa syaitan. Pemusuhan mereka semakin meningkat seiring dengan perkembangan naratif atau huraian. Audience Matthew atau tahu bahawa ia adalah palsu kerana syaitan sendiri telah gagal menguji dan menggoda Yesus dalam bab 4 ayat 1 sampai 11. Yesus kemudian yang menjelaskan ketidakmasukan idea sedemikian. Kesenyakan Yesus. Dia tidak menjawab orang Farisi. Mungkin kerana mereka bercakap kepada orang ramai dan bukan cakap kepada Yesus. Apakah antisipasi tentang apakah ramalan tentang momen ini, ketika ini juga mengantisipasikan tentangan, meramalkan tentangan terhadap pengikut Mesias yang akan melakukan perbuatan-perbuatan berkuasa yang sama seperti Yesus, yang mana memperingatkan mereka tentang hari ini dalam bab yang berikutnya. Saudara-saudari, 4 kisah ini mengulangi mesej Matthew dalam 2 bab ini. Kuasa penyembuhan dan penyucian Yesus berjaya sepenuhnya memulihkan orang yang terbuang dan terpinggir. Yesus menunjukkan belas kasihan dalam bab yang ke-9 dan 8. Ungkapan kasih sama ada dia orang yang kusta, yang terpencil, pemukul cukai yang dibenci, wanita yang tertidas. Yesus mengungkapkan kasih Bapa yang tidak bersyarat. Melalui sentuhan penyuciannya, tak ada orang kusta, persekutuan kemeja dengan pemukul cukai dan pemulihan wanita. Yesus mengungkapkan kasih Bapa yang tidak bersyarat melalui sentuhan penyuciannya terhadap orang kusta. Dengan orang bersama dengan pemukul cukai dan pemulihan wanita. Saudara-saudari, adalah sangat penting kita ada iman. Satu tema yang sangat konsistensi adalah keperluan iman kita terhadap Tuhan untuk menerima apa yang Yesus tawarkan. Dalam komuniti iman kita sendiri adalah penting bahawa kita sentiasa mengingati bahawa Yesus yang ditinggikan melalui rohnya masih menyemburkan dan menyucikan hari ini. Dalam beberapa kes membawa kita penyembuhan emosi dan fizikal sepenuhnya bagi individu. Walau bagaimanapun, setengah orang Kristian merasakan keperluan untuk menjelaskan mengapa terdapat mereka yang tidak sembuh, menggunakan alasan-alasan yang meyakinkan. Contohnya mereka mengatakan bahawa pemohon tidak mempunyai iman yang mencukupi. Ini sudah kita terang kemarin dan kita mau terangkan. Apabila berdoa untuk orang yang sakit, ia adalah tanggungjawab kita untuk melakukan tepat itu, berdoa untuk orang yang sakit dan serah penyembuhan kepada Tuhan dan masanya dan dengan caranya. Kita perlu ingat bahawa penyembuhan akan berlaku mengikut masa dan cara Tuhan sendiri, walaupun kita mungkin tidak begitu faham.
Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami mau puji dan syukur atas karunia Tuhan. Dan kami ingin berdoa supaya jemaatmu datang kepada Tuhan apabila kami sakit. Walaupun Tuhan tidak semestinya sembuhkan kami seperti yang diminta. Tapi Tuhan akan menyembuhkan kami bukan saja badan dan juga rohani. Kami amat memerlukan iman yang ada sepenuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan bantulah kami lebih dekat di Tuhan. Dan kami menikmati kebahagiaan dalam Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Semua Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga. Dan kita jumpa lagi.